Okey, jadi untuk apa nama chapter 4 ni, okey, chapter 4 ni chapter yang paling simple sekali. Okey, kalau ikutkan dia punya slide yang asal, dia ada 30 page je kan. 30 page je. 30 page slide. Jadi saya tengok macam cepat sangat nak habis kan. So jadi saya ada buat sikit tambahan lah. Sikit tambahan dan perubahan, tempat still 30 page juga lah slide untuk hari ni Saya cuba habiskan, tak boleh kita sambung minggu depan. So sebelum ni kita dah belajar tentang VAR, control dan sebagainya, dan juga proses-proses control. Saya tengok dalam test tu ramai yang berjaya jawab soalan apa yang VAR control tu dengan full mark yang dapat. Okay, so tak apa. Kemudian ini kita continue control signal transmission. So content untuk topik ni adalah transmission issue, analog signal transmission, digital transmission dan juga transmission technologies. Kejap sebelum saya continue saya nak cuba buang macam mana ni. Macam mana nak buang ni. Alright, okay. Okay, contents transmission issue dengan analog signal transmission ni kita akan cover pagi ni. Okay, sekejap je. Seberapa cepat yang boleh saya akan cuba highlight kan. Yang lagi dua ni kita akan sambung minggu depan ataupun minggu seterusnya. Digital transmission dan juga transmission technologies kita akan cover minggu depan. Okay, kemudian sekarang ni kita tengok kepada transmission issue. Transmission issue, apa yang berlaku yang menyebabkan ataupun apa yang berlaku dalam transmission yang boleh kita selesaikan ataupun perlunya ada signal ataupun control system. Okay, yang pertama kita perlu tahulah transmission yang ni bukanlah untuk high voltage transmission ataupun bukanlah untuk power transmission. Transmission ni adalah lebih kepada signal interface between some element in a process system. Okay. Kalau sudut-sudut elektrik ni sebenarnya kita tak main signal-signal ataupun transmission yang kecil-kecil macam ni kan. Biasanya sudut elektrik dia ambil yang high voltage, high power, transmission line dan sebagainya. Okay. Jadi signal antara elemen-elemen tu untuk proseskan sistem tu dipanggil signal conditioning signal conditioning. So kita lihat pada gambar yang diberikan. Okey, kita ada proses, proses ataupun ada equipment. Di bahagian kanan ni ada equipment atau proses yang berlaku. Okey. Kemudian daripada proses tu kita ada sensor, kita ada sensor. Sensor ni dipasang kan untuk detect apa-apa saja parameter lah. So ada parameter seperti suhu ke, okey, ataupun water level ke kan, ataupun pressure level ke, apa-apa sajalah apa saja. So jadi kita nak detect dia punya parameter tu, so kita gunakan sensor kan. Contoh katakanlah dalam high voltage ke ataupun dalam heavy equipment, so ada sensor yang nak detect dia punya temperature of winding contoh ataupun temperature of transformer contoh. So kat situ kena ada sensor. Okay. Bila ada sensor, kemudian sensor tu akan kita connectkan dengan apa-apa kat ujung ni, ada apa-apa control room lah, control room ke apa-apa kan, ataupun data acquisition system ke, yang mana kita boleh tengok dia punya, kita boleh monitor dia punya bacaan dia, reading ni temperature reading ke, pressure reading ke, water level dan sebagainya lah. So, jadi untuk kita detect dan hantar maklumat daripada kita punya plant sampai ke control room ni, so kita kena gunakan sensor lah. Sensor dan juga ada proses, jadi mungkin proses signal conditioning. Okay.
Itu dia punya isu dia lah. Okay, apa yang berlaku dalam transmission system ni? Okay, kita tengok transmission issue. Okay, saya rasa macam ada soalan kot transmission issues ni dalam soalan final. Okay, you all kena buat explain briefly lah apa isu transmission ni yang berlaku dalam signal control system. Okey, antaranya range, jarak dia, berapa jarak dia kan. So kalau kita tengok daripada ni, kita ada plan, okey, plan dan control room kan. So jadi jarak daripada plan ke control room ni pun satu isu lah. Bukan tak semestinya control room ni dekat sebelah betul dia punya equipment, dia mesin. Mungkin dia jarak dia jauh. So bila jarak jauh, kalau dia consider voltage punya sensor, so voltage drop akan berlaku lah. Okey. So jadi kena pilih sensor yang betul dan juga pilih signal conditioning yang betul. Kita nak ubah dia macam mana. Kemudian accuracy, ketepatan bacaan sensor tu, okey. Linearity, sama ada dia linear ke non-linear ke, dan juga noise lah, noise yang disturb ke dalam sistem tersebut. Okey, contoh macam ni contoh dalam contoh ni ada sensor. Okey, kemudian dekat sensor ni kita nak hantar data daripada plan ni ke control room ni. Okey, so apa digunakan I2V. I2V signal conditioning I2V so current, so sensor ni dia sense current, so current masuk ke dalam control room, daripada control room dia convert kepada voltage. Okey, dan current yang sama juga akan patah balik ke dalam sensor, continuous process. Okey, dalam contoh yang kedua, okey, daripada control room ni kita nak hantar parameter pressure ni, okey, pressure ni nak hantar kepada actuator supaya actuator ni akan berfungsi lah. Sama ada dia nak open ke, dia nak close dia punya valve ni kan. Okey, sini ada valve, sini ada actuator. Okey, so jadi control room akan send signal, okey, pressure signal. Pressure signal ni dia punya input dia voltage lah. Voltage then convert kepada pressure. Then berapa pressure yang masuk ke dalam transmission tu sampai ke actuator, actuator akan bagi signal lah sama ada valve tu perlu di open atau di close. Okey, ini simple je. So, nanti kalau nak keluar dalam soalan final boleh bagi penjelasan lah sikit-sikit tentang transmission issue ni. Baik, seterusnya kita akan dalam part ni kita akan study analog signal transmission untuk hari ni. Kalau untuk yang seterusnya kita akan cover digital signal transmission. Okey, so untuk analog signal transmission ni ada beberapa signal conditioning yang kita boleh study balik atau boleh recall balik. Mungkin dah belajar dalam circuit theory ataupun circuit theory tu untuk dalam khusus kita lah. Tapi kita akan recall sikit-sikit. Okay, yang pertama signal level and bias change, linearization, conversion, filtering dan juga amplifier. So kita akan go through semula hari ni. Okay, so pertama sekali kita tengok signal level and bias change. Apa maksud dia? Maksud dia adalah to adjust the level. Nak adjust dia punya level ataupun magnitude. Magnitude maksudnya dia punya nilai lah, nilai dia. Nilai dia sama ada sama ada kita punya voltage ke, current ke dan sebagainya lah, magnitude. Dan juga zero value, bias zero value of voltage signal. Okay. Alright. So jadi sebagai contoh, kita ada nilai input sensor tu yang kecil. Biasa sensor ni nilai dia kita ada voltage dia ataupun at least some value je volt yang ada, so kita nak detect. So contoh dalam ni 0.1, 0.16 volt, 0.01 hingga 0.06 volt. So kita gunakan signal modifier ataupun signal conditioning ni untuk adjust punya level dia jadi 0.5 volt je, seperti yang kita kendaki lah. Kita nak ada punya fixed value dia 0 hingga 5 volt. Input dia 0.1 ataupun 0.02, kita nak jadikan dia
0.0 hingga 5 volt based on dia punya condition lah. Alright. Kemudian yang kedua, zero shifting. Zero shifting, okay. Input sensor yang sama 0.1 0.06 volt, kita nak shiftkan dia jadi 0.1 jadi 0, 0.06 jadi 0.05. Shiftkan dulu, kemudian baru kita amplify. Okay, amplify jadi 0 hingga 5 volt. Alright, itu maksud dan tujuan signal level and bias change untuk adjust dia punya level of magnitude. Kita akan tengok nanti contoh cara-cara nak buat dia. Okay, seterusnya adalah linearization. Linearization ni yang kedua ni, linearization ni tujuan dia to provide output that varies linearly. Output varies linearly. Kita ada input kita ada macam-macam. Kalau katakanlah sensor tu sensor temperature, kan temperature tu sentiasa berubah-ubah kan. Walaupun dalam keadaan load yang berbeza-beza, sensor tu, temperature sensor tu akan sentiasa berubah-ubah value dia kan. Sekejap panas, sekejap sejuk dan sebagainya. Okey. Tapi kita nak output dia varies linearly, output dia linear. Okay, with some variable, even if the sensor output does not linear. Macam saya cakap tadi, sensor dia tak linear, nilai dia berbeza-beza. Tapi kita nak output dia linear. Kita nak output varies linearly bergantung pada sensor tersebut. Okay, yang ni just dia punya graf ni nak menunjukkan bahawa antara relationship antara output, output dan juga input. So biasanya kita akan dapat non-linear ataupun unlinear graph lah. Non-linear graph tu, kalau kita tengok dia punya graph ni, dia tak linear. So kita nak dapatkan linear graph yang dot ni yang linear graph. Okay. So boleh juga buat menggunakan signal conditioning. Jadi this is a formula lah, V out MV in plus MVO ni. Basic formula sama dengan MX tambah C kan. Okay. Seterusnya conversation. Okay, untuk conversation ni agak panjang topik dia. Conversation kita boleh convert voltage to current, voltage to current conversion. Okay. Kenapa kita nak convert voltage to current? Okay, biasanya kita ada equipment ataupun proses-proses yang kita pakai dekat industri dan juga instrumentation. Kebiasaannya, okay, kita punya equipment tu, kita punya plant tu gunakan sensor. Okay. Contoh, measure temperature using sensor. Okay, dalam kes ni, contoh dia adalah kat sini sensor. Okay. Kemudian sensor tu measure temperature. Dan sensor output is voltage. Output is ialah voltage kat sini. Kan? Kemudian sensor and display are quite far away. Sensor dengan display ni, sensor ni display, so lokasi dia agak jauh, berjauhan. So jadi bila voltage flow pada satu jarak yang jauh, voltage drop akan berlaku dan juga boleh berlaku noise superimpose in voltage kan. So dia akan berlaku voltage drop dan noise superimpose. So voltage dia akan jadi rendah dan juga akan jadi voltage yang unbalanced lah. So jadi sebab tu kalau kita tengok dalam sistem-sistem yang dalam plant dan sebagainya, biasa dalam plant memang akan bising lah kan, dalam engine room ke kan, ataupun dalam power plant ke dan sebagainya. Kita tengok voltage depend on distance. Voltage depend on distance kan. Lagi jauh distance, so voltage drop akan berlaku kat sini kan. Okay. So jadi untuk itu, okay, kita boleh convert voltage to current. Voltage to current kita boleh add VI conversion. Kita gunakan signal condition yang convert voltage to current. Okay. So daripada sistem ni kita ada sensor, temperature sensor contoh tadi. Okay, sensor. Kemudian sensor ni detect voltage. Voltage convert kepada current. Okay, VI conversion convert kepada current. Kemudian current yang akan flow to the display. Masuk dalam display kita kan. Jadi kat display ni kita akan dapat lihat lah
berapa dia punya temperature yang kita sensor, yang kita detect dekat pelandung dan sebagainya. Okay. Jadi apa kelebihan current? Current dia ada constant, constant current. Okay, current dalam di state dia constant. So jadi throughout the system ni semua current constant. So dia less prone to noise, kurang terdedah pada noise. Dia tak ada masalah voltage drop dan sebagainya. Okay. Okay, ini constant current through the cable, less prone to noise. Okay. So sebab tu kita gunakan VI, voltage to current conversion. Baik. Seterusnya, cara nak convert tu, voltage to current conversion ni cara nak convert. Alright. Yang pertama kita convert lah voltage source kepada current source. Voltage kepada current source kan. Asalnya kita ada voltage source, kemudian kita convert current source. Okay. Mengikut traditional model, tengok yang ni, ideal case. Ideal case untuk passive converter, kalau kita nak convert voltage kepada current, ada soalan ke? Macam dengar seseorang nak cakap ataupun nak tanya? Belum mungkin tertekan dia punya mic dia. Oh, tapi tak apa Okay. So, voltage kita boleh convert kepada current kalau kita guna passive converter ataupun simple circuit macam ni. Okay, ada voltage input, kemudian kita sambungkanlah load ke ujung ni, resistor ataupun load kan. So kita boleh calculate directly current. So current akan flow, current flow. So current sama dengan V in bagi dengan R lah. V in bagi dengan R kan. Simple ya, tu dapat current kan. Okay. Tapi bila kita gunakan dalam control system ataupun untuk signal transmission ni, bila kita connectkan load connected yang tadi tak ada connection load, kita just input je passive resistor kat situ kan, input resistor kat sini. Sekarang ni ada resistor dan juga ada load kan. So bila ada load, ada resistor, so setiap resistor ni akan pegang dia punya voltage. Ni pun akan ada voltage sendiri. Okay, resistor ada load, ada voltage, load resistor pun ada voltage. So bila voltage ada, so berlakunya voltage drop. Okay, bila voltage drop, so current pun akan berubah. So current depend on V in bagi dengan R plus RL lah. Okay. So jadi nak elakkan benda-benda macam tu, okay, maka digunakan active voltage to current converter. Active voltage to current converter. Okay, untuk active voltage to current converter ni dia ada dua. Dia akan gunakan op-amp dia akan ada dua method lah, ataupun dua condition. Condition yang pertama ialah floating load. Okay. Dan yang condition yang kedua adalah grounded load. Okay, kita akan tengok secara ringkas kedua-dua ni. Okay, ramai lagi yang nak masuk Okay, tak apa. So dalam keadaan floating load, okay, kita gunakan op-amp kita. Contoh, kita ada input voltage. Kita tengok dalam gambar ni, kita ada input voltage. Okay, input voltage kat sini. Kemudian kita ada masuk ke dalam op-amp. Kemudian op-amp ni basically ada non-inverting terminal dan juga inverting terminal. Okay, daripada sistem ni kita ada satu R kat sini, resistor, dan juga ada RL. Okay, ada RL, load resistor. So kalau kita tengok daripada ideal op-amp, ini untuk case ideal op-amp. So V input, okay, V input ni sama dengan V input ni, okay. Okay, V out ni V out lah, okay, V out ni V out. So daripada sistem ni, daripada simple ideal op-amp ni, okay, so kita akan dapat equation I sama dengan IL. Kita apply Kirchhoff law, kita akan dapat equation I sama dengan IL. I itu current yang mengalir pada resistor R. Okay, I current yang mengalir pada resistor I. IL adalah current yang mengalir pada load lah, load resistor IL.
So kita tengok current dia flow in the same direction. Okay, so jadi kita buat KCL dekat point V in ni. Buat kat point ni, buat KCL kan, KCL kat point ni. So I sama dengan IL lah. Okay. So jadi daripada itu kita boleh calculate I ni. Okay, I ni adalah V in bagi dengan R. Okay, V in tolak kosong lah, kosong ground. V in tolak kosong. Jadi V in bagi dengan R sama dengan IL kan. So kita boleh calculate dia punya V in, ataupun kita boleh calculate dia punya R, atau kita boleh calculate dia punya IL. So daripada formula ni kita dapati bahawa bila kita ubah R, kita ubah R value ni, okay, maka IL pun akan berubah. Okay, betul, IL akan berubah, tapi R resistor ni independent of RL, independent of RL. So calculation untuk IL ni tak melibatkan RL pun kan. So jadi apa yang berlaku kat sini kan, current yang flow through the system through the load ni sentiasa constant saja, tak bergantung kepada nilai value RL ni. Okey, IL sama dengan V in bagi dengan R ini contoh dia. Samalah formula ni sama. Okey. Kemudian contoh kat sini ada contoh sikit. Contoh katakanlah kita ada input voltage, okey, 1 to 5 volt signal range, okey, 1 to 5 volt saja. So masuk dalam ideal op amp ni. So kat sini ada R load, okey, dan ada resistor R 250 ohm. Ini R ni lah 250 ohm, sorry . So daripada sini kita boleh calculate simply kalau V in 1 volt, current yang mengalir ke dalam resistor adalah, ke dalam R load adalah V in bagi dengan R lah. So maknanya kalau voltage 1 volt contoh, so nak cari dia punya I load, so V in bagi dengan R. 1 bagi dengan 250 ohm dapat 4 milliamp. Okay. Kalau V in dia 5 volt, okay, 5 bagi dengan R dapat 20 amp, 20 milliamp current dia. Okey. Boleh jelas kat situ Okey, kemudian seterusnya tadi kita yang sebelum ni adalah floating load. Kenapa dia panggil floating load? Sebab load dia floating. Kat tengah-tengah ni load dia floating. Ni load dia floating Okey. Sekarang kita tengok grounded load. Okey, grounded load. Kenapa dipanggil grounded load? Sebab load dia digroundkan lah. Ni ada RL dan RL ni dia groundkan dia ground. Okey, daripada sistem yang sama, okey, kat sini kita tengok input dia diberi pada non-inverting terminal of op amp. V input ni, okey, bagi daripada non-inverting terminal sama macam kes yang floating load. Kemudian ada 4 R, okey, R1, R2, R3, R4 dan juga ada load resistance lah satu RL. Load dia kat bawah, load dia sambung daripada ground Okey. So jadi dekat kita tengok daripada current flow, okey, current flow. Point ni kita boleh namakan dia V1, okey. V in, kemudian ada voltage drop kat sini dekat resistor. So kat sini jadi V1 lah. So arus yang mengalir I1 daripada R ni, I2, okay, daripada V out ke V1 ni I2 dan juga ke load adalah IL IL. Okay, alright. So jadi kita boleh apply Kirchhoff current law dekat point V1. Okay, kat point V1 ni kita apply KCL. So apa yang kita dapati, okay, current masuk I1, I2 current masuk, IL current keluar. So jadi I1 plus I2 sama IL. I1 plus I2 sama dengan IL okay. Kemudian kita solvekan I1 ni. So I1 tu apa?
So I1 kita tengok, okay, I1 flow daripada V in ke V1. So jadi nak kira dia punya current, kita boleh gunakan voltage divide with dengan R. So V in minus V1, bagi dengan R. So V in minus V1 bagi dengan R ni kita dapat I1. Alright. Manakala I2 arah dia ke sini, so V out minus V in bagi dengan R. So V2, I2 adalah V out minus V1 bagi dengan R. Okay. Dan IL tu, IL lah air dekat load. IL ni sama juga kalau kita nak convert kan V1 bagi dengan RL lah. Tapi kita tak nak tu, kita nak cari IL. Berapa nilai current load. So daripada equation ni kita boleh simplifikan. So kita akan dapat V in plus V out, okay, minus 2V1 sama dengan RIL. Okay, kita notekan sebagai satu equation pertama. Kemudian at not inverting terminal, not inverting terminal ni tadi kita dah tengok dalam ideal op amp yang positif ni. Not inverting terminal ni nak calculate dia punya V out, okay. Formula dia adalah 1 plus RF R1 V non inverting terminal. RF ni kalau dalam formula dia merujuk kepada ni RF. R1 ni dia merujuk kepada R ni. Okay. So jadi bila nilai RF R1 ni ialah R, dalam contoh ni R dan R. So kita kumpulkanlah R dengan R. So kita akan dapat 1 plus 1 R bagi R1, 1 plus 1 V1. So kita dapat V out sama dengan 2 V1. So ni equation yang kedua. Alright. Dan kita replace 2 in 1. Replace 2 ke dalam equation 1 tadi. So kita akan dapat V in plus 2V1 minus 2V1 equal to RIL. So ni cancel. So IL sama dengan V in bagi dengan R. IL sama V in bagi dengan R. So kalau kita ikut contoh, tengok contoh ni, IL sama V in per VR bagi case grounded load. Sama juga dengan case floating load. IL sama dengan V in bagi VR bagi case floating load, sama je. Okay. So nak beritahu bahawa current load ni independent. Okay, tak bergantung pada RL ni. So changing R, ubah nilai R ni will change IL, dan R is independent of load resistance RL. Okay. So ini kelebihan voltage to current converter. Tak kisahlah dalam keadaan floating load ataupun grounded load. So kita dapat current yang constant, yang tidak bergantung pada RL. Okay. Boleh ke? Boleh. Boleh lah insyaAllah. So boleh. Okay, bagus. Contoh 4.1. Okay. The sensor output is from 0 to 1 voltage. Develop a voltage to current converter. So that output current becomes 0 to 10 milliampere. Identify the maximum load resistance if the op amp saturated at 10 volt. If R1, R2 and R5 equal to 0 ohm. Okay. R1, R2 di sini, R5 0 ohm. Okay. Yang ni saya tak jelaskan lah macam mana nak dapat dia punya formula ni, panjang ceritanya. So dalam contoh soalan ni dia dah bagi dah siap-siap. Maximum load resistance RML ni equation dia. Okay. Kalau nak derive nanti dia akan take time. So kalau rajin you all derive lah. Kalau rajin lah. Tapi saya tahu you all semua rajin. Nanti you all akan derive kan. Alhamdulillah. Okay. So dalam equation ni gunalah direct terus formula dia, convertkan, dan kita akan you calculate, you akan dapat answer maximum load ni 450 ohm. Okay. Masukkan nilai-nilai dia akan dapat ni, senang ni. Kalau rajin derive dengan equation. Kalau tak rajin pun derive dengan equation juga. Okay. Contoh yang seterusnya, ada lagi yang masuk. Tadi kita tengok analog, voltage to current conversion. Okay. Yang ni kita akan tengok current to voltage conversion pula.
Okay, current tu voltage conversion. So signal ni ada macam-macam kan. Ada yang voltage sensor, ada yang sensor dia tu detect voltage, ada yang sensor dia tu detect current dan sebagainya. So, jadi dua-dua pun boleh, dua-dua pun boleh. So contoh current sensor to give voltage signal in the EQ system. Alright. So kat sini ada sensor. Okay, then sensor dia output dia adalah current. So kita convert current kepada voltage, IV converter, dapatlah voltage. Voltage ni akan jadi input signal kepada data acquisition. Alright. So jadi konsep dia input current, IV converter dan juga output voltage. Okay. Okey. Cara ini sama juga. Kita convertkan current source kepada voltage source, cara yang sama. Kalau kita guna passive converter, boleh juga kan, kita nak terus convert current kepada voltage. Bagi contoh, okay, kita ada current source dan kita ada resistor. So current mengalir ke dalam resistor, automatically kita akan dapat voltage kan. Voltage sama dengan IR kan. So dah boleh jadi dah voltage kat situ kan. Tapi bila kita letakkan load, letak load kat sini. So jadi akan berlakunya voltage drop lah, voltage yang berbeza kan. Okay, so voltage dia dah lain. So V1 sama dengan I in kali dengan R parallel kan. So current pun berubah sebab parallel current. So daripada I input ni ada dua lah. Kat point ni dia akan ubah kepada R dan juga current kepada load. Okay. So sebab tu kita boleh gunakan current to voltage conversion op-amp kan. So kalau tengok dalam contoh yang pertama, okay, sama je bukan macam tadi. Okay, yang ni dia punya load dia not connected lah, belum ada load. So kosong je sistem dia. So kita ada input current, okay, masuk kepada inverting terminal. Okay, kemudian lalu dekat R dan keluarlah ke output. So kita boleh apply Kirchhoff current law dekat point ni, okay, dekat point ni KCL. So kita akan dapati input, I input sama dengan IR. Okay, I input ni sama dengan IR ataupun I yang pergi kepada output lah. So IR pula adalah okay, 0 volt. Okay, sebab dia adalah virtual ground. So virtual ground ni seolah-olah 0 volt yang ada kat sini. 0 volt tolak dengan V out. Okay, 0 volt tolak V out bagi dengan R. So kita simplifykan, kita dapat V out sama dengan minus R darab dengan I in. So V out sama dengan minus R darab dengan I input. So V out ni proportional to I in. Okay. Kemudian bila kita connectkan load kat sini, okay, ada RL, sistem yang sama, okay. Load ni pun tak akan mengganggu. Bila kita letak load kat sini, so dia punya output dia tetap sama dengan IN kan. V out tetap sama proportional to I input kan. So, jadi tak mengganggu. Kalau kita letak apa-apa nilai pun dia tak akan mengganggu nilai voltage output. So current convert kepada voltage, apa-apa saja load yang kita letak, voltage output tetap sama, tak ada gangguan daripada R load. V out is independent of R load. Okay. Kemudian kita tengok case yang seterusnya, application untuk current to voltage conversion ni, application dia. Okay. Yang pertama ada photodiode. Okay, photodiode. Contoh ni, okay, current mengalir ke dalam resistor, okay, IR. Kemudian ada current mengalir ke dalam photodiode. Okay. So based on Kirchhoff current law at this point, kita boleh dapatkan I photodiode equal to IR, okay, sama dengan V out bagi R lah.
IR sama dengan V out tolak 0 volt bagi dengan R. So kita dapat V out R kali dengan I photodiode. Okey, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, fotoresistor. Okey. Fotoresistor, so kita boleh convertkan. Okey, katakanlah kita ada I fotoresistor current masuk dalam ni dan juga IR kat sini. So I fotoresistor sama IR 0 tolak V out. 0 tolak V out bagi dengan R. Okey, so kita akan dapati V out sama dengan minus R I photo resistor. Okey. Ada soalan ke? Nak tanya? Macam mana nak bercakap tadi? Belum? Kalau belum, boleh offkan mic kejap. Tertekan mic jadi on. Okey, tak apa, kita teruskan. Kalau kenal siapa yang on mic tu, minta dia resetkan dia, minta dia off kejap. Alright, seterusnya kita boleh convert juga, gunakan current to voltage conversion ni, convert digital to analog voltage, kan? Digital to analog voltage. Tengok contoh ni, dalam contoh ni kita ada 5 voltage input, 5 volt voltage input. Ada 5 volt, kemudian ada 4 outgoing lah daripada voltage ni, supply kepada 4 input digital. Contoh pada baris yang pertama ada R lah. Digital kosong ada R, so D1 R per 2, D2 R per 4, D3 R per 8, dan juga ada RF 1 kilo ohm ni. So jadi dalam contoh ni, daripada point ni, kalau kita solvekan dia punya Kirchhoff current law dekat this point, kan, at this point ni, so kita akan dapati I0 plus I1 plus I2 plus I3 equal to I total lah. Equal to I total ataupun equal to IRF lah. Sama je. So daripada point ni kita tengok, let's say we apply 1001 input. 1001 input to the circuit. So maknanya 1, sini 1, ni 0, ni 0, ni 1. Contoh kita applykan 1001. Bila kita 1 ni maksudnya dia punya connection tu on lah. So connection di antara input dengan resistor ni on, point dia on. Kalau 0 tu maknanya connection dia off, resistor dia connect to ground. Begitu juga untuk yang seterusnya 0, D2 ni connection ke ground untuk 1, D3 connection dengan R/8 ni, dengan resistor dia. So jadi daripada sistem ni kita boleh calculate I0, I0 sebab I0 ni connection kepada input voltage. So I0 adalah input dia 5 volt, dia punya R adalah 10 kilo ohm. So kita dapat 0.5 milliamp. I1 dia connect to the ground. I2 pun connect to the ground. So I1, I2 sama dengan kosong. Current dia kosong. I3 5 volt bagi dengan R/8 ataupun 1.25 kilo ohm, dapat 4 milliampere. So jadi I total adalah I1 plus I0 plus I1 plus I2 plus I3 dapat 4.5 milliampere. So kita dapat R total dekat sini. R total ni dah dapat I total. So kita boleh calculate output voltage. Output voltage minus RF kali dengan I total, so kita dapat minus 4.5 volt. Kalau kita tengok input dia 5 volt, input dia 5 volt, tapi output dia minus 4.5 volt. So jadi you boleh buat
apa nama latihan lah. Apa-apa saja nilai input ni kan. Kalau contoh ni 1001, sekarang ni saya tulis kat sini find V out for 0110 dan juga 1111. You boleh letaklah apa nilai lah untuk latihan sebagai latihan. Okey, dah pukul 10, sikit lagi kita ambil masa. Seterusnya yang keempat filtering lah. Okey, filtering ni low pass filter, high pass filter ni orang belajar banyak dalam program elektronik, saya pun dah belajar. So formula ni saya tak nak fokuskanlah, just sekali membahas saja. Okay, macam mana dapat formula equation dan sebagainya. So kita just skip lah this part. So boleh juga dalam signal transmission kita gunakan filter tapi dalam topik kita control signal kita tak akan fokuskan filter ni Alright, dan juga voltage follower. Okay, voltage follower ni simple lah. Okay, kita ada input voltage, so follow je the voltage, so kita dapat V out sama dengan V in lah. Okay, so kita pun tak ada apa-apa application dalam apa nama kita punya control signal ni. Okay, yang ni sebenarnya inverting amplifier. So kalau kita lihat contoh yang diberikan ni, okay, ada dua input V1 dan V2. Okay, kemudian ada R1, ada R3 dan ada R2. Okay, connect kepada inverting terminal dan juga kepada voltage output lah. Okay, so bila kita apply KCL dekat point ni, okay, kita apply KCL ni kan. So current yang masuk I1 sini I1, ni I3, I1 plus I3 sama dengan I2 I2 kat sini I2 kan. I1 plus I3 sama dengan I2, so kita akan dapat I1 sama dengan V1 bagi dengan R1. Okay, I3 adalah V2 bagi dengan R3. I2 adalah kosong kat sini, kosong volt ni. Okay, kosong tolak V out bagi dengan R2. Okay, so kita akan dapat V out, solvekan equation ni akan dapat V out sama dengan R2 R1 V1 plus R2 R3 V2. Okay, di sini ada satu simbol negatif kat sini kan. Datangnya daripada sini lah datang daripada sini, negatif sign ni. So apa yang berlaku di sini sebenarnya adalah V out sama dengan minus apa-apa, minus katakanlah K ataupun apa-apa V2 V2. K ni dia punya gain lah dia punya gain dia. Antara V out dengan V2 ni kan. Okey. Kemudian negative sign, so maknanya katakanlah input kita ni bentuk dia adalah sine wave macam gini. Okey, input dia kan. So negative sign maknanya output dia terbalik lah. Dia jadi terbalik terbalik macam gini negative sign. Okey, itu saja dia punya relationship dia. Okey, kemudian non inverting amplifier. Okey, non inverting ni maknanya dia tak convert lah. Kalau input dia adalah start daripada 0, okay, 0, kemudian non inverting, output dia pun sama juga non inverting amplifier. Yang akan berubah hanyalah dia punya amplitude saja, dia punya gain dia kan, amplitude dia. Okay, so daripada sini pun kita boleh tengok kita ada V in kat sini, kemudian kita ada current I1 masuk dekat R1, R2 dan I2 So dalam kes ni I1 plus I2 sama 0. Okay, I1 plus I2 sama 0. Okay, kemudian kita solvekan I1 adalah 0 minus V in. Okay, kita apply Kirchhoff kat sini Kirchhoff current law kat sini. Okay, I1 I2 sama 0, sini 0. Okay, so I1 sama dengan 0 minus V in bagi dengan R1. Okay, dan juga I2 sama dengan V out minus V in, V out minus V in bagi dengan R2
So dapat sama dengan 0. So kita solvekan equation ni, kita dapat V out sama dengan V in 1 plus R2 over R1. Yang ni pun dia punya gain dia punya gain je. Gain ataupun constant dia lah. Okay. Bergantung kepada nilai R2 dan R1. Alright. Sikit lagi. Page 23 ada lagi 7 page lagi Okay. Contoh example 4.2 find V out. Okay, dalam kes ni kita ada V1 sama dengan 2 volt kat sini. Kemudian kita ada V2 sama dengan 3 volt dekat sini. Resisten dia 4 ohm dan juga 8 ohm. Dan kita ada IF. Okay, 8 ohm. Dan ideal of M lah. So kat sini kita boleh apply KCL dekat point ni. So I ni sama 0. I yang bagi kepada inverting terminal ni 0. Okay. So kita akan dapat I dekat sini tambah dengan I kat sini. Sama dengan IF lah. Okay. So IF sama dengan V1 per R1. V1 per R1 inilah V1 bagi dengan R1 lah, katakanlah ni R1, dan juga V2 bagi dengan R2. Okay. So kita solvekan equation ni, kita akan dapat IF sama dengan 0.875 ampere. Okay. Soalan ni nak cari V out, so V out dengan IF RF. Okay. Kita dapat minus 7 volt. So ini adalah summing amplifier. Summing amplifier. Alright. Seterusnya example 4.3 ni panjang. Okay. Okay, harap-harap you all semua dah dapat sedikit idea macam mana selesaikan amplifier circuit menggunakan ideal of M ni. So jadi kita tengok ringkas saja contoh ni. For the different amplifier shown, determine the output voltage at terminal A. So ni adalah voltage dia. Okay, input dia ada dua. Okay, ada 30 volt dan juga 50 volt input. So masuk kepada resistor 15 ohm dan juga 5 ohm. Dan juga ada resistor yang dikonek ke ground 3 ohm dan juga RF 20 ohm. So jadi bila kita tengok pada input terminal, non-inverting terminal dekat sini, this point. So kita akan divide voltage, guna voltage division. Kita akan dapat V in equal to 25 volt. 3 bagi dengan 5 plus 3 ni dapat dari sini 3 bagi dengan 5 tambah 3 ni. So kita akan dapat V in dekat sini lah. V in dekat sini 9.375 volt. Okay. Guna voltage divider kita akan dapat 9.375 volt. Okay, bila dekat positif ataupun dekat non-inverting terminal 9.35 volt, jadi dekat V in negatif pun sama minus 9.375 volt ni pun sama dekat sini lah dia. Okay. Jadi kita gunakan Ohm's law. So kita akan dapati I15, I dekat current resistor ni, okay, I ni. Okay, sama dengan 30 minus 9.375 ni, 30 ni input sini. Okay. 9.375 ni ialah point dekat sini lah V in ni. So 30 minus 9.375 bagi dengan 15, kita dapat I ni sama dengan 1.375 volt. Okay. Kemudian input impedance is infinite. So I in negatif sama dengan kosong. I 15 sama dengan 120. So I 15 ohm sama dengan I 20 ohm. Okay, ni I ni kosong. So I 15 ohm sama dengan I 20 ohm. So kita guna Kirchhoff voltage law kat point ni. Okay. VA sama dengan V in minus 20 darab 20 ni 20 ohm darab I 20. So kita akan dapat VA sama dengan 18.125 negatif 18.125 volt. Okay, kita dah selesaikan
VA ataupun output voltage dekat terminal A. Okey. Biasa kelas dengan lecture lain berapa lama sebelum ni? Tak ada yang jawab? Adakah anda masih mendengar? Dengar doktor, dengar. Biasa sebelum ni kelas berapa lama? Sejam ke 2 jam? Sejam lebih doktor. Sejam lebih. Okey, dah sejam lebih ni kita boleh ni lah cuba ringkas-ringkaskan sikit. Okey, so jadi example 4.4, okey, you all boleh buat, berlatihlah buat kat rumah Okey, tengok dia punya ideal op amp ni dan suruh cari value of resistor RF. Okey, to obtain gain of 5, gain ni kan. So boleh carilah nilai RF ni kat sini, RF ni untuk dapat gain 5 tu kan. So ikut je dia punya step by step ni, insya-Allah you all akan fahamlah macam mana nak dapat RF ni kan. Jawapan pun dah diberikan. Okey. Kemudian example 4.5 pun sama. Calculate the approximate voltage gain of the amplifier. Okey, dia suruh cari voltage gain dia berapa. So ikutlah proses yang berlaku kat sini. Kan, suatu contoh ni dah kita tengok sebelum tadi. So kita dapat gain dia adalah 6.667 Nanti you all tengok ni. Equation ni IR1, IR2 ni kat sini R1, R2. Okey, dan solvekan R1, solvekan IR2. So dapat formula V out, V in 1 plus R2, R1. So gantikan nilai R2, gantikan nilai R1. Dapatlah 6.667 dia punya voltage gain. Okey. So kalau input dia 1 volt, output dia 6.667 volt lah. Kalau input dia 2 volt, output dia kali 2 lah dan seterusnya. Okey. Dan boleh jugalah buat find V out if R2 is 82 kilo ohm, V in sama 0.7 volt. Okey. Masukkan je nilai R2 dan V in, dapat V out 5.483 volt. Okey. Ada soalan lagi, latihan lagi. Okey, yang ni pun sama je, simple, ada 3 input. Okey, 0.15 volt, minus 1 volt, 0.5 volt. Resistor dia sama je 10k ohm, 10k ohm, 10k ohm. Kemudian RF dia 30 kilo ohm. Okey, kita cari V out cari output voltage kat sini. Okey. So jadi kita dah tengok sebelum ni, okey, kita ada I, kita ada 3 I kan. So I1, I2, I3 sama dengan I yang ni kan, IRF ni ataupun IR 30 kilo ohm. So equation dia ni kita dapat. Okey. So kita solvekan setiap satu. Solvekan. Kita akan dapat V out sama dengan 1.05 volt. Okey. Yang seterusnya example 4.7. Okey, you all boleh cuba buat kat rumah. 4.8 pun sama, you all boleh cuba buat Selepas ni saya akan sharekan demi slide ni Possible solution untuk soalan tadi pun dah ada, so boleh tengok page yang ke 30 ni kan. Okey. Alright. Seperti yang saya cakap, slide kita 30 page So saya rasa kita